Assalamualaikum, saya Profesor Dr. Muhammad Kipli bin Abdul Rahman dari Pengajian Seni Persembahan, Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara, Kampus Puncak Berdana. Saya berasal dari Teluk Intan, Perak. Ya. Kemudian saya berminat dalam bidang teater sejak dari saya kira dari sekolah menengah lah. Saya memang meminati dalam bidang kesenian. Kemudian apabila habis SPM, saya pun bergiat aktif lah bersama kumpulan teater di Kuala Lumpur pada sekitar awal 1990 pada waktu itu. Dan saya menyertai beberapa grup teater amatur di Kuala Lumpur pada itu sehinggalah pada tahun 1990 saya mengikuti kursus bimbingan seni lakon di Kompleks Budaya Negara pada waktu itu, dan selama setahun, dan setelah mendapat sijil dalam lakonan daripada IBS, saya memohon untuk mengikuti kursus sijil seni kreatif selama setahun di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Jadi di situlah bermulanya perkenalan saya dengan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dan Pusat Pengajian Seni, walaupun sebelum itu saya telah mengenalilah secara umum tentang Pusat Pengajian Seni dan ada motivasi untuk melanjutkan pengajian dalam bidang teater di Universiti Sains Malaysia. Jadi pada tahun 1991 sehingga 1992 saya mengikuti kursus sijil seni kreatif di Universiti Sains Malaysia. Okay. Jadi bermula daripada tarikh itu, saya tidak menoleh ke belakang kerana saya melihat bahawa mungkin saya telah ditakdirkan untuk menjadi orang teater lah, dan menjadi akademik dalam bidang teater, dan ingin meneruskan legasi teater dan seni persembahan di Malaysia dengan berkongsi bersama generasi baru tentang dunia teater di Malaysia. Jadi selepas habis sijil seni kreatif, saya terus saja menyambung ijazah sarjana muda juga di Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia, dan pada waktu itu tahun 1993 hingga 1997 lah, selama 4 tahun. Selama 4 tahun saya berada di USM, daripada bangunan yang lama di atas bukit, sekarang saya kira bangunan tu bangunan bendahari lah. Kemudian hinggalah berpindah kepada bangunan yang baru sekarang, yang dulunya adalah Pusat Kebudayaan Universiti Sains Malaysia. Jadi apabila berpindah ke bangunan yang ada sekarang ni, masa itu saya mula membuat sarjana dalam bidang teater juga di USM selepas habis degree. Jadi semasa di pengajian ijazah pertama tu, selama itu di bangunan lama lah yang dekat atas bukit tu. Jadi di situ saya dapatlah mengembangkan ilmu itu yang saya inginkan. Saya dari segi praktis saya sudah melaluinya sewaktu selepas habis SPM. Jadi saya dah 2 hingga lebih kurang 3 tahun secara praktis dengan kumpulan teater di Kuala Lumpur. Jadi bila saya masuk ke universiti di Pusat Seni itu, saya memang untuk mendalami dari segi akademik tentang dunia teater dan ilmu teater. Jadi dari situlah saya mendapat banyak ilmu tentang dunia teater, dan juga memotivasikan saya lah untuk menjadi ahli akademik dalam bidang teater, kerana saya melihat ada keperluan ilmu teater dalam kalangan generasi muda sekiranya kita ingin melihat dunia itu berkembang, dan sekarang dia menjadi sebahagian daripada industri kreatif. Jadi pada waktu itu tidak ada istilah industri kreatif itu lagi, saya tak tahu. Tetapi saya melihat bahawa ada keperluan untuk kita melahirkan ramai lagi generasi teater yang memiliki ilmu untuk mengembangkan industri kreatif pada masa inilah dalam konteks sekarang di Malaysia. Jadi selepas 4 tahun, kemudian pada tahun keempat itu, semester pertama, saya telah ditawarkan untuk
mengikuti skim Academic Staff Training Scheme daripada situ. Academic Staff Training Scheme saya dipanggil untuk temu duga. Sebab dia berdasarkan kepada keputusan kita lah, keputusan degree pada masa itu di semester akhir, keputusan sepenuhnya tidak, cumanya untuk untuk semester yang penghujung tu sudah ada, so mereka pun dah melihat mungkin ada potensi ya. Dan saya pun pergi temu duga, alhamdulillah saya diterima untuk mengikuti skim tersebut lah, Academic Staff Training Scheme. Jadi selepas saja habis 4 tahun saya terus ditawarkan. Dan saya pun tidak menoleh ke belakang dan saya kira inilah yang saya inginkan. Jadi saya pun membuat master lah. Buat master di USM juga di bawah skim tersebut. Okay, skim tersebut dan saya pun membuat master selama 2 tahun. 2 tahun dan saya akhirnya saya menghasilkan buku saya lah, Sinkritisme dalam Wayang Wong Johor, dan saya untuk peringkat master. Okay, dan kemudian berakhirlah sehingga tahun 2000 saya sebagai pelajar di Pusat Seni Universiti Sains Malaysia, namun saya masih lagi diikat kerana untuk skim Academic Staff Training Scheme itu sehingga pengajian PhD. Jadi saya pun melanjutkan pengajaran selepas habis mata lah, saya terus melanjutkan peringkat PhD pula. Selama 3 tahun pada masa itu saya pergi ke UKM lah. Dan akhirnya saya menghasilkan buku Sinkritis Mabuk Mistikal. Mabuk Mistikal, Semiotik Metafizik dalam Kehidupan Mabuk. Itu saya punya tesis PhD yang saya terbitkan menjadi buku. Jadi itu saya rasa berterima kasih kepada Pusat Pengajian Seni khasnya dan USM amnya kerana memberi saya peluang untuk mengasah bakat saya dan potensi saya untuk menjadi ahli akademik dan menghasilkan penyelidikan dan menghasilkan penerbitan yang untuk bidang teater khasnya. Sebab saya melihat pada waktu itu kelompongan dari segi bahan bacaan dan dokumentasi dalam bidang seni teater. Kerana penumpuan saya kepada bentuk teater tradisional, jadi saya menghasilkan buku itu untuk memberi ruang kepada generasi baru untuk mengenali tentang bentuk seni persembahan tradisional yang ada di Malaysia yang kita boleh kembangkan. Jadi selepas habis PhD 3 tahun, saya balik ke Universiti Sains Malaysia semula dan bulan 12 2005 saya mula berkhidmat sebagai staf akademik lah di Pusat Seni Universiti Sains Malaysia di bangunan baharu yang ada sekarang. Saya bertugas di bangunan baharu yang ada sekarang ni. Dan selepas saja dilantik sebagai staf akademik, tidak lama selepas itu saya dilantik sebagai ketua jabatan. Ketua jabatan teater dan drama di Pusat Pengajian Seni. Alhamdulillah saya merasa bangga kerana saya diberi peluang bukan saja untuk berkongsi dari segi akademik, tetapi diberi ruang dan peluang untuk berkongsi dari segi pengurusan pentadbiran, pengurusan akademik, pengurusan akademik dengan jawatan tersebut. Dan selepas ketua jabatan, saya banyak terlibat dalam aktiviti penyelidikan dan penerbitan. Sebab saya melihat pada waktu itu, di situlah kelompongannya yang ada dari segi akademik. Jadi bagaimana kita nak mewar-warkan bahawa peri pentingnya bidang teater dan seni persembahan ini dalam dunia akademik. Jadi kita perlu ada penyelidikan, kita perlu ada penerbitan. Kerana itu tugas kita lah. Dan pada waktu itu Prof. Asma sangat menyokong dari segi penyelidikan dan penerbitan, kerana USM pada waktu itu sebelum lagi menjadi Apex tetapi sudah menjadi universiti yang berasaskan penyelidikan. Jadi saya rasa macam saya mempunyai ruang bagaimana nak mengembangkan lagi potensi dan bakat dalam bidang penyelidikan dan juga penerbitan. Jadi di situlah yang terbitnya 2 buku saya dan research dari segi masa itu kita ada kearifan tempatan. Kearifan tempatan. Di situlah saya terlibat dalam kumpulan kearifan tempatan sebagai penyelidik, sebagai penulis untuk menerbitkan hasil-hasil penyelidikan dan juga conference pada waktu itulah. Dan kemudian selepas beberapa lama lah,
di Universiti Sains Malaysia. Selepas ketua jabatan, saya dilantik sebagai Timbalan Pengarah SCOM, Strategic Communication Office lah. Yang ini ke arah pentadbiran juga. Cumanya SCOM pada waktu itu bagaimana untuk mewar-warkan USM sebagai sebuah Apex University. Jadi Apex University dia menekankan kepada penyelidikan dan penerbitan, di mana di situ saya meluaskan lagi skop, bukan saja di peringkat pusat pengajian, tetapi juga di peringkat universiti, di mana bukan saja hal-hal yang berkaitan dengan pusat pengajian, tetapi keseluruhan universiti dari aspek penyelidikan, penerbitan dan bagaimana kita nak melihat pencapaian KPI universiti pada waktu itu, dari aspek penyelidikan dan juga penerbitan lahnya. Begitu juga dari aspek prototype lah, produk-produk yang dihasilkan daripada penerbitan. Jadi di situ lebih kurang setahun setengah saya kira, sehingga tahun 2013. Kemudian pada bulan 8 2013 saya membuat pilihan untuk dipinjamkan ke Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi saya pun menerima tawaran tersebut untuk dipinjamkan selama 2 tahun pada waktu itu di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kemudian dalam tempoh setahun tu saya diberi pilihan sama ada ingin terus kekal di Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun balik semula ke USM lah. Tetapi saya memilih untuk kekal di Universiti Pendidikan Sultan Idris lah. So saya bukan lagi dipinjamkan, tetapi saya menjadi pensyarah tetap di UPSI. Jadi sehingga tahun 2000, daripada 1991 hingga 2013, saya kira sepanjang hidup saya, saya lebih banyak berada di Pulau Pinang, khasnya di USM. Kerana saya menghabiskan banyak masa remaja saya sehingga ke usia dewasa di USM Pulau Pinang. Saya sangat berterima kasih kerana USM sentiasa di hati saya lah. Dia tetap sentiasa ada dan saya suka dengan semua staf-staf yang ada sebab saya boleh mesra. Sehingga sekarang saya rasa hubungan tu tetap mesra. Saya tetap mesra sebab saya selesa bekerja dengan staf-staf di USM lah. Dan terima kasih juga kepada pentadbir di USM lah, USM dan juga di Pusat Pengajian Seni kerana pernah memberi peluang kepada saya untuk mengasah potensi saya sebagai akademik dan pernah memberi peluang kepada saya untuk mencapai apa yang saya hasratkan. Sebenarnya banyak di Pusat Seni dan Pusat Pengajian Seni sekarang namanya tu pengalaman-pengalaman yang dibanggakan. Sebenarnya bila saya dapat masuk buat sijil di Pusat Seni USM itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya jugalah, kerana pada zaman itu pun memang USM, Pusat Seni USM tu dilihat sebagai suatu institusi yang boleh kita banggakan sebagai orang teater, mana kita melihat pencapaian kita dalam bidang ni lah, terutama bagaimana kita nak menambahkan ilmu. Kerana itu saya terus tidak menoleh ke belakang. Saya terus sambung degree di USM. Saya tahu inilah bidang yang saya nak. Jadi sepanjang pengajian peringkat degree juga saya rasa banyak pencapaian-pencapaian sehingga akhirnya saya diterima untuk mengikuti skip. Itu yang saya rasa macam setiap fasa yang saya lalui itu akan ada pencapaian. Okey, bila saya dapat masuk, kemudian saya diterima sebagai Academic Staff Training SIM, saya ditaja untuk Master PhD, saya gunakan sebaiknya. Kemudian apabila saya lapor diri pada 12/2005 sebagai pensyarah, saya terus juga dilantik untuk menjadi ketua jabatan. Ketua jabatan di mana saya mengetua di situ, saya rasa macam terharu dan bangga juga kerana saya diberi penghargaan untuk menerajui kepimpinan bahagian drama dan teater pada waktu itu merupakan satu pencapaian juga. Dan di situ saya melihat bahawa bagaimana pusat seni khasnya drama dan teater ini harus bergerak. Sebab saya ni suka kongsi-kongsi. Jadi pada masa itu saya melihat bahawa saya setuju dengan hasrat dan matlamat serta objektif USM pada masa itu. Prof. Datuk Asma yang saya banyak pegang sebab saya meminati bidang
penyelidikan dan penerbitan. So saya punya idola masa tu Prof Asmah lah. Jadi dia bagi tahu, saya suka pergi ceramah dia. Dia kata kita sebagai ahli akademik ni, kita jangan bercita-cita nak jadi VC ke nak jadi TNC. Kita perlu bercita-cita untuk menjadi profesor. Bagi kita bidang akademik. Sebab itu pencapaian kita. Kalau VC TNC ke jawatan pentadbiran tu dia ikut penggal je. Dia bukan jawatan hakiki. Jadi di situ yang menguatkan semangat saya. Oh iyalah. Kenapa kita nak kejar jawatan-jawatan ni? So kita perlu kukuhkan kita bagaimana kita nak menjadi profesor lah. Dekat situ saya rasa macam saya ada ruang bagaimana untuk memenuhi minat saya dalam bidang penyelidikan dan penerbitan. Di situlah saya mula terlibat dengan kumpulan kearifan tempatan pada waktu itu bersifat transdisciplinary. Yang ini sangat penting juga sebab saya melihat bahawa bidang teater ni dia tidak boleh bergerak sendiri. Kita kena berjemaah. So kita dalam akademik kalau kita nak naik, kita kena berjemaah. Kalau kita bergerak solo, dia lambat. Kita share je. Kita kongsi. Lagi banyak kita kongsi, lagi cepat kita naik sebenarnya. Yang itu yang saya cuba share dan saya cuba amalkan. Sejak daripada USM lagi, so saya pun banyak share bila saya masuk kumpulan kearifan tempatan. Ajak kawan-kawan semua masuk grup penyelidikan hingga pada masa itu berjaya dapat LRJS 7.9 juta. Itu saya rasa macam pada masa saya masih ingat lagi masa tu saya yang antara yang menyiapkan proposal untuk LRJ itu satu geran besar pada waktu itu, terutama khasnya kepada untuk bidang sains sosial, apatah lagi bidang seni. Jadi kalau secara seni saja sukar untuk dapat geran tu sebab itu kita transdisciplinary, mana kita kearifan tempatan itu sebagai kita punya niche untuk dikembangkan. Jadi bidang seni persembahan itu merangkumi pelbagai disiplin dalam tu. Kita kena korek dan gali. Jadi pencapaian mendapat geran LRJ sangat besar. Sebab pada masa itu saya masih baru lagi. Saya masih baru beberapa tahun saja menjadi pensyarah. Kemudian diberi kepercayaan untuk menyiapkan proposal LRJ yang pada masa itu Dato' Omar sebagai VC yang menjadi ketua. Kemudian kita pergi pitching untuk peringkat awal, lulus dan akhirnya sehingga ke peringkat kebangsaan dan lulus dan kita dapat geran tu. Dan kita menubuhkan kumpulan kearifan tempatan USM pada waktu itu. Kita bergabung dengan pelbagai fakulti yang lain, sains dan bukan sains. Di situ saya nampak di mana bagaimana kita nak mengembangkan bidang kita supaya diketahui orang luar. Dia tak nampak bidang kita ni hanya untuk berhibur saja, tidak. Kerana dia ada banyak nilai ilmu. Sebab itu sekarang dia seiring dengan konsep Malaysia Madani, konsep SDGs. Itu yang penyelidikan saya buat sekarang tentang bagaimana persembahan tradisional ini dia seiring dengan SDGs dan juga Malaysia Madani. Kita yang akan mengorek dan mengeluarkan manifestasi itu. Sebab peringkat agenda negara sebenarnya dia dah nampak, tetapi dia hanya nampak saja. Kita yang akan membuka dia, menunjukkan bahawa ia ada elemen-elemen yang dapat dipenuhi melalui agenda negara tersebutlah, dengan wujud dasar kebudayaan negara sekarang, dasar industri kreatif, Akta Warisan, Malaysia Madani. Semua itu diwujudkan sebenarnya untuk kita ahli-ahli akademik untuk membuat penyelidikan, untuk memanifestasikan apa yang mereka nampak. Itulah antaranya. Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia merupakan satu-satunya institusi di Malaysia yang telah melahirkan generasi seni yang sekarang menjadi pengamal dalam industri kreatif di Malaysia. Kerana dia adalah satu-satunya universiti di Malaysia yang membuka program ijazah sarjana muda dalam bidang teater. Lebih spesifik pada masa itu dalam bidang teater untuk orang-orang teater. Jadi sumbangan USM dan Pusat Seni sangat besar. Kerana dia tidak ada tolok bandingnya. Tanpa Pusat Seni USM, tak mungkin akan lahir generasi yang kita nampak sekarang untuk menggerakkan industri kreatif di Malaysia. Itu sumbangan besar Pusat Seni lah. Yang saya akan tetap mengatakan bahawa Pusat Seni akan sentiasa unggul dengan caranya yang tersendiri. Okay.
Satu perkataan yang menggambarkan Pusat Pengajian Seni. Keindahan ilmu adalah cerminan institusi yang melahirkan anak-anaknya. Itu satu ayat. Dia nak satu perkataan je. Okey, satu perkataannya. Oh, satu ayat, satu perkataan ni. Oh, satu perkataan. Keindahan. Okey. Selamat menyambut ulang tahun ke-25 Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia. Semoga Pusat Seni akan terus unggul dengan cara yang tersendiri dan semoga Pusat Seni akan terus cemerlang dan gemilang dalam melahirkan generasi pelapis bidang teater khasnya dan seni persembahan umumnya.